Okay, hi guys, welcome back to our TV channel. Okay, hari ni Sis Farah nak bercerita tentang seorang pembunuh bersiri yang telah menggunakan ketampanan dia untuk memikat gadis. Okay, sebelum tu sis ucapkan thank you so much kepada hamba yang like dan juga subscribe kami punya channel. Dan yang baru sampai, hopefully hangpa boleh like dan juga subscribe sis punya channel lah. Okay, nama dia adalah Theodore Robert Cowell ataupun Ted Bundy. Ted Bundy ni telah dilahirkan pada 24 November 1946 dan telah meninggal dunia pada 24 Januari 1989. Okey, kalau hangpa nak tahu, Ted ni dia telah dibesarkan oleh datuk dan nenek dia. Okay. Bertindak kejam menyebabkan Ted dan juga ibunya iaitu Eleanor Louise Cowell melarikan diri dan tinggal bersama sepupunya. Kat Washington, mereka telah membina kehidupan barulah. Dan ibu dia telah berkenalan dan berkahwin dengan seorang lelaki yang bernama Johnny Bundy. Okay, dekat situlah Ted telah mendapat namanya iaitu Ted Bundy. Dan Ted Bundy ni dia tak suka dekat dia punya bapa tiri disebabkan dia menganggap lelaki tersebut seorang yang bodoh dan juga bergaji rendah lah. Okay, kemudian Ted meneruskan pengajian dia ke peringkat yang lebih tinggi di University of Puget Sound pada tahun 1965. Okay, kemudian dia telah bertukar ke University of Washington semata-mata untuk mempelajari bahasa Cina. 3 tahun lepas tu, Ted ni telah berhenti seketika daripada pelajaran dia lah, dan dia telah melawat bahagian pantai timur negeri tersebut. Okay, dekat situ dia dapat tahu bahawa ibunya iaitu Eleanor tu merupakan kakak kandungnya. Okay, so dia kembalilah belajar dekat tempat pengajian dia dan dia telah berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Elizabeth Clockford. Dan Elizabeth ni merupakan setiausaha di kolej tersebut lah. Mereka dikatakan jatuh cinta antara satu sama lain. Okey, pada tahun 1973, Ted ni telah menyambung kembali pengajian dia di University of Puget Sound, dalam bidang undang-undang. Dikatakan Ted ni telah punting kelas selama beberapa bulan dan mula berjinak-jinak dalam kerjaya dia. Ted ni dipercayai telah memecah masuk ke dalam sebuah apartmen seorang pelajar dan juga penari yang berusia 18 tahun yang bernama Karen Sparks. Okey, kat situ Ted telah memukul pelajar tersebut dengan menggunakan rod besi. Kemudian dia telah menggunakan rod besi itu secara seksual dan menyebabkan Karen telah koma selama 10 hari. Dikatakan Karen ni telah mengalami kecacatan kekal disebabkan tindakan Ted Bundy yang tak bertanggungjawab. Yang tu merupakan serangan pertama Ted Bundy dan pembunuhan pertama dia berlaku sebulan selepas serangan pertama yang dilakukan kepada mangsa dia. Okey, kali ni dia masuk ke dalam sebuah apartmen seorang pelajar yang bernama Linda Ann Healy, iaitu pelajar University of Washington. Okey, dekat situ Ted telah memukul Linda dan telah memasukkannya ke dalam kereta. Itu adalah kali terakhir yang mana Linda dilihat dekat apartmen tersebut. Kematian Linda ni disahkan sendiri oleh pihak polis yang mana mereka telah menjumpai serpihan tengkorak Linda. Bermula dari situlah Ted mensasarkan pelajar perempuan untuk menjadi mangsanya. Okey, cara Ted bekerja adalah dengan mula-mula dia akan mempelawa pelajar tersebut untuk menaiki kenderaan dia, dan ada juga yang dia menyuruh mereka memasukkan sesuatu ke dalam kereta, memukul, lalu mengikat dan merogol mangsa tersebut. Yang menjadi mangsa Ted Bundy ni telah dibunuh dan dibuang di kawasan yang terpencil seperti di dalam hutan. So, kesian sangat dekat dia punya mangsa waktu tu sebab dia pun tak tahu apa pun, disebabkan dia punya wajah yang tampan dan karisma yang ada pada dia, mereka menjadi mangsa kepada Ted Bundy. Kadang-kala Ted Bundy ni akan melawat kawasan-kawasan yang dia buang mayat tu dan melakukan persetubuhan dengan mayat tersebut. Anda boleh bayang macam mana dia boleh bersetubuh dengan mayat yang sedang mereput. Dia juga dikatakan telah memenggal kepala mangsa dan membawa pulang dan diletakkan di dalam bilik dia.
Boleh bayang tak macam mana psikonya si Ted Bundy ni. Dia boleh bunuh, rogol, penggal kepala dia punya mangsa tu dan bawa balik. So creepy kan. Si sendiri pun tak boleh bayang macam mana dia boleh buat macam tu dekat gadis-gadis yang tak bersalah kan. Okay, pada tahun 1974 pula telah dilaporkan bahawa terdapat 6 orang pelajar telah hilang selama 6 bulan. Mangsa-mangsa ni telah mengatakan mereka diumpan oleh seorang lelaki yang kacak dan berkarisma dan juga menaiki sebuah kereta Volkswagen Beetle yang berwarna coklat. Pihak polis telah memberikan maklumat-maklumat tersebut. So adalah 4 orang datang report yang mengatakan bahawa Ted Bundy adalah pelaku di sebalik penculikan dan pembunuhan gadis-gadis ni lah. Orang pertama adalah bekas teman wanita Ted sendiri. Yang kedua adalah rakan baik, rakan Ted Bundy dan juga profesor psikologi yang pernah mengajar dia suatu ketika dahululah. Waktu tu, pihak polis masih tidak mempercayai bahawa Ted Bundy adalah pelakunya disebabkan Ted Bundy adalah pelajar dalam jurusan undang-undang dan dia juga tidak ada rekod jenayah. Yang ni telah memberi peluang kepada Ted untuk menjalankan kerjaya dia dan dikatakan dia telah menculik dan membunuh sekitar 30 orang gadis. Dan juga waktu tu pihak polis telah mengarahkan dan meminta bantuanlah agensi kerajaan untuk menyiasat kes ni secara besar-besaran. Waktu tu ramailah yang datang memberikan saksi bahawa mereka mengatakan Ted Bundy adalah pelaku kepada penculikan dan pembunuhan gadis-gadis tersebut. Tapi waktu tu Ted telah berpindah ke Salt Lake City di Utah untuk meneruskan dia punya pengajian dalam bidang undang-undang. Dekat Utah, Ted ni menjalankan aktiviti menculik, merogol dan membunuh mangsa-mangsa dia lah. Dan dikatakan 4 orang gadis telah menjadi mangsa dia. So berita tentang kematian 4 orang gadis tu menjadi berita yang hangat dan membuatkan bekas teman wanita Ted Bundy iaitu Elizabeth ni call pihak polis untuk kali kedua dan juga mengatakan Ted adalah dalang di sebalik kejadian ni lah. Tapi pada waktu itu pihak polis masih tidak mempercayai kata-kata Elizabeth lah. Walaupun pihak polis ni tak percaya kata-kata si Elizabeth ni, tetapi Ted Bundy ni tetap menjadi suspek utama dalam pembunuhan 5 lagi wanita di Utah dan juga Idaho. Ted ni dia sedar je dia dalam pantauan polis, tapi dia masih melakukan aktiviti dia dengan membunuh 3 lagi wanita. Pihak polis telah menjalankan sekatan jalan raya pada tahun 1975 dan waktu tu Ted melalui kawasan tersebut. Dalam kereta Ted mereka menemui gari, topeng dan juga objek yang tumpul lah. Malangnya waktu tu pihak polis tak boleh nak tangkap Ted lah sebab tak dapat bukti yang kukuh dan dia telah diletakkan di bawah pengawasan pihak polis. Tidak lama selepas itu Volkswagen Beetle milik Ted Bundy ni telah dijual dan polis telah menemui rambut milik mangsa-mangsanya yang sepadan dengan DNA. Sejak hari itulah Ted telah menjadi suspek kepada penculikan dan pembunuhan gadis-gadis ni lah. Kemudian Ted Bundy ni telah dihantar ke penjara sementara pihak polis ni nak kumpulkan bukti yang mengatakan Ted Bundy ni merupakan dalang di sebalik pembunuhan ni lah. Waktu tu dikabarkan Ted berjaya melarikan diri sebanyak 2 kali. Pada tahun 1977, Ted ni berjaya meloloskan diri di perpustakaan undang-undang di mahkamah di Aspen. Waktu tu Ted dibenarkan memasuki kawasan tu disebabkan dia merupakan peguam bagi dirinya sendiri dan juga merupakan pelajar daripada jurusan undang-undang. Ted ni berjaya ditangkap 6 hari selepas dia meloloskan diri. So duduklah dia dekat penjara. Dan lepas 6 bulan tu pula dia berjaya meloloskan diri sekali lagi daripada penjara. Kali ni dia meloloskan diri dengan cara yang lebih ekstrim yang mana dia telah menebuk lubang di siling untuk meloloskan diri dan kali ni dia terlepas ke Florida. So Ted tu meneruskan hobi dia iaitu dengan menyerang pelajar di University of Florida.
Dia dipercayai telah menyerang pelajar-pelajar tersebut secara seksual sebelum membunuh pelajar-pelajar itulah. Pada waktu yang sama, dia dipercayai telah menyerang lagi 2 orang wanita dan menyebabkan kecederaan yang teruk pada wanita-wanita tersebut. Ted ni dia tak menyesal lagi sebab selepas 3 minggu tu, dia telah menculik dan membunuh seorang kanak-kanak yang berusia 12 tahun lah. Okay, last kali Ted berjaya ditangkap seminggu selepas kejadian tu. So masuklah Ted ke dalam penjara dan dia dikatakan telah didera dan juga diliwat oleh banduan-banduan yang ada dekat situ. So boleh kita cakap bertemu buku dengan ruas lah kan, atas perbuatan-perbuatan yang dibuat pada wanita-wanita yang tak bersalah. Okey, waktu kes perbicaraan dia telah berkahwin dengan seorang wanita. Okey, wanita berkenaan bernama Carol Ann Boone dan dikurniakan seorang anak yang bernama Rose Bundy. Hari Ted Bundy nak menerima hukuman tu, ramai sangat orang ramai tengok dia sebab orang tak puas hati lah, orang macam tak sabar nak tunggu kematian dia. Okay, kalau hampa nak tahu, Ted Bundy ni telah dikenakan hukuman mati menggunakan kerusi elektrik pada tahun 1989. Okey, ada juga ibu mangsa berkata bahawa hukuman itu adalah terlalu baik ataupun terlalu ringan untuk seorang penculik, pembunuh dan juga perogol lah. Dan untuk info tambahan, kisah Ted Bundy ni telah difilmkan dan ditayangkan di Netflix yang bertajuk Extremely Weak, Shocking Evil and Vile dan dibintangi oleh Zac Efron dan juga Lily Collins. Kalau hampa berminat dengan kisah-kisah yang macam ni, hampa boleh tengok dekat Netflix. Alright, by the way, thank you so much kat hampa yang like dan juga subscribe kami punya channel, dan saya akan berkongsi dengan hampa tentang kisah-kisah pembunuh bersiri yang lain. Dan jumpa lagi dekat video yang akan datang. Bye!